Saya tangan duk macam ni sebab termenung ni. Tapi Banyak silap kita buat. silang banyak ya. Oi, banyak silap kita Jadi buat ni. sempena dengan sambutan perayaan kita di Syawal ini yang masih berbaki ni, nak buat rumah terbuka tadi, pesanan daripada Puan Hasniza tadi banyak sangat rupanya kesilapan yang kita buat. Itu yang kita yang kecilan dengan skala kecil ni. Apalagi skala besar yang buat Allah catering dan Allah. sebagainya. Jadi kita nak sambung lagi perbincangan tips Betul. ni. Kita nak sambung tadi Tadi kita dalam ambil TS tadi. TI turun ke bawah sebab kita nak nyah beku kan. Nyah beku, ya. Ini tak masak lagi. Tak masak. Okey, untuk yang perkara ketiga yang saya kata macam mana kita nak membunuh bakteria tersebut ialah kaedah yang paling kita boleh guna, biasa kita guna memanaskanlah, memasaklah, aktiviti memasak. Okey. So untuk memasak kita kena pastikan juga peralatan yang kita gunakan tu dengan kuantiti yang kita masak tu biar orang kata apa setara lah. Janganlah periuk kecil yang nak masak tu melebihi dia keluar pada periuk tu. So bila benda tu berlaku, pemanasan tu tak sekata. So mungkin ada yang tepi dia kena sikit, yang atas tak kena, yang duk kena yang belah bawah. So yang bila macam kita punya tetamu datang makan, dia makan yang atas yang tak kena haba yang cukup tu, dia boleh dapat sakit juga dapat keracunan. Boleh, sebab bakteria tu tak mati. Dia tak betul-betul masak dengan sempurna. Itulah faktor dia. So selepas kita dah masak, kita kena fikirkan juga macam mana kita nak pastikan makanan yang kita masak tu masih selamat. Sebab kita dah bunuh bakteria masa masak. Selepas dah memasak tu, bakteria tu mungkin akan datang balik jika kita membiarkan pada suhu bilik. Maknanya suhu sekarang ni lah. Sebab untuk bakteria tu dia membiak dia suhu yang orang kata paling zon bahaya lah. Daripada 5 hingga 60 darjah Celsius. Zon bahaya. Zon bahaya dia. Maknanya dia dah boleh start membiak sikit dengan faktor tadi saya cakap masa dan suhu tersebut. Paling cepat suhu bilik. Paling cepat suhu bilik. Itu kita kena pastikan kalau macam contoh kita mengadakan rumah terbuka, pastikan kita juga masa menghidangkan gitu kita ada alat memanas. Supaya makanan tu sentiasa suhu dia tak kurang daripada 63 darjah Celsius lah. Sebab tu ada orang letak yang macam-macam. Ada yang letak, Betul. Maksudnya okey, dari segi suhu, lepas tu terdedah atau tidak lah. So eloknya bekas tu kita tertutup lah kan? Biasanya kalau kita hidangkan pastikan makanan bertutup, sebab kalau tak bertutup ni dia akan terdedah pada pencemaran lah. Pencemaran tu yang saya kata yang perkara keempat tu. Elakkan pencemaran sebab benda dah kita masak. So kalau pencemaran tu contoh daripada lalat, udara pun memang ada bakteria dan boleh mencemarkan makanan. So kalau kita hidangkan pastikan bertutup lah. And then pastikan ada pewalat pemanas supaya orang yang datang hujung tu dia masih dapat makan yang selamat. Saya terlintas satu benda sebab ada orang kata bila contoh kan, bila makanan ni bila kita nak bungkus tak boleh letak sekali kan, ada lauk-lauk tu tak boleh campur-campur, takkan dia cepat basi. Sebab macam tadi faktor lah saya kata bila dia tempoh masa tu yang menyebabkan dia basi. Kalau macam kalau kita sediakan nasi lemak, biasanya dia takkan kalau dia sediakan masa tu juga dan kita makan dia, contohnya macam ni makanan tu dia cuma boleh tahan dalam keadaan selamat tak boleh lebih daripada 4 jam daripada dia mula dimasak. Selepas 4 jam tu yang bakteria tu dah mula membiak dengan banyak lah. Dan tu yang dia ada basi tak basi tu. Tak salah kalau kita campurkan, tapi kita terus makan lah. Dia masalah tu bila campur tu biar lama. Biar lama. Itu sebabkan. Maksud kalau guna senduk yang sama untuk pelbagai lauk pun tak apa? Tak boleh. Kita asingkan. Sebab itu yang kata yang kepala silang tu. Sebab kita ni malas sebab kita malas nak bangun, ambil senduk yang sama, tak apalah, sambal pun jadi, gulai pun dia. Apa lagi semua nak sayur semua. Dengan sayur jadi gulai. Habis tuan-tuan. Okey. Jadi baik. Itu tak boleh lah kan? Ya, tak boleh. Mungkin kita nak ambil langkah keselamatan pula. Maksudnya kalau sebagai pengguna pula kan. Jadi kita nak tahu yang makan ni boleh makan ke, tak boleh makan ke, ada cara tak? Kita kenal. Untuk bahagian keselamatan makanan kita ada buat satu macam kata kempen lah, kempen lihat, hidu dan rasa. So kita kena gunakan deria kita untuk kita tengoklah sama ada makanan tu masih selamat dimakan. Tapi secara fizikal lah. Contoh sebelum makan tu kita tengok dulu sama ada makanan tersebut dah ada berbuih ke, ataupun kita nampak dah ada macam lalat punya air ke, ataupun ada apa-apalah pencemaran pada makanan tersebut.
And then kita cuba bau dulu. Ada bau pelik tak? Bau yang masam ke, bau yang bukan bau makanan tersebut lah. Dan seterusnya kita rasa sikit, jangan makan terus. Rasa sikit, kalau kita rasa dia memang dah rasa basi tu jangan makan. Terus buang. Tak apa kalau kita macam contoh datang, takut tuan rumah kecil hati tak makan. Mungkin kita boleh cakap kat tuan rumah tu makanan ni dah tak sesuai untuk dimakan. Tak ada masalah. Sebab lebih baik menyelamatkan orang lain daripada kita ni kadang kita merasa segan. Itu memang kadang orang Melayu ni dia ada perasaan rasa macam tak sampai hati nak cakap, nanti tuan rumah terasa. Tapi kalau kita nak pastikan orang lain pun selamat, tak salah kalau kita maklumkan. Baik Puan, satu lagi nak tanya. Dari segi tanda-tanda keracunan, sebab kadang-kadang kita tak sedar kan kita makan, kita rasa dia bukan yang pada masa tu juga jadi tanda-tandanya kan, dia akan ambil masa. Dia akan ambil masa. So apa tanda-tanda yang boleh kita ketahui? Okey, biasanya kalau berlaku keracunan makanan tu, tanda-tanda dia pertama dia akan muntah, syirik-birik, sakit perut, pening, dan yang teruk sekali dia akan demam lah. Tapi tempoh masa tu bergantung kepada berapa banyak bakteria yang ada dalam makanan tersebut. Ada juga yang dalam masa setengah jam pun dah sakit. Mungkin dah ada toksin pada makanan tersebut lah. Dan dia akan juga ambil masa 1 hari, 2 hari. Bergantung kepada daya tahan seseorang jugalah. So tidak akan segera pergi ke klinik lah. Ya, tak boleh lah buat rawatan sendiri. Kena terus ke klinik ambil rawatan. Jadi mungkin nak dapat nasihat sikit kalau Puan boleh bantu. Makanan yang kita sediakan tak habis, masuk dalam TS. Berapa tempoh masa yang sepatutnya cukuplah duduk dalam tu? Yang perangat-perangat ni ada 3-4 bulan kot. Okey, untuk makanan yang dah dimasak, kalau kita simpan di bahagian sejuk dingin sejuk dingin, dia tak boleh lebih daripada 3 hari. 3 hari tak boleh. Tapi bukanlah kita simpan biar terdedah. Kita kena pastikan dalam bekas yang bertutup. Sebab macam saya cakap tadi, bakteria ni dia akan mudah membiak balik bila ada udara, bila ada suhu yang tak sesuai lah. Walaupun dalam peti ais tapi kena tertutup. Ya, peti ais pun sebenarnya bakteria ada tapi dia tidur. Nampak kata dia tidur. So bila kita buka aje dia bangun. Bagus. Okey, 3 hari masuk. Tapi kalau bahagian sejuk beku? Sejuk beku kita boleh simpan dalam sebulan. Tapi biasanya kalau lama-lama simpan ni, makanan yang masak ni dia kualiti dia lah kurang segar berasal. Kalau dari segi bahan kata daging mentah berapa lama boleh simpan dalam sana? Daging mentah ni biasanya kalau kita tengok dia boleh dalam setahun. Sama boleh. Ya. Daging korban dah habis ke belum tahun lepas? Tapi kena pastikan juga peti sejuk kita tu dia punya kondisi dia masih macam mana. sama. Suhu dia. Kalau suhu dia tak elok, tak sampailah. Itu kita tak tahu dia dah balik raya. Sebab suhu peti sejuk dia kena tak boleh kurang daripada negatif 18. Ini kena beli termometer lah kalau nak tahu. Kena check selalu Kita lagi balik kampung tiba-tiba elektrik tak ada. Kena bincang pasal urus peti sejuk pula nanti insya-Allah. Baik, kita cakap terima kasih kepada Puan Hazizah Hassan, Pegawai Teknologi Makanan Bahagian Keselamatan dan Banyak Kualiti info Makanan KKM. Kita guna ni pertama hari raya dan akan datang, sentiasa beramal dengan benda-benda baik ni. Betul. Berjaga-jaga, berhati-hati. Pertama sekali nak menganjur rumah terbuka dan sebagainya. Terbuka tertutup. Baik, alhamdulillah kita pun dah sampai kepada penghujung rancangan dan apa pun ucap terima kasih kepada tetamu kita hari ini, insya-Allah. Moga penguasaan info tadi dapat kita amalkan dan banyak benda tak tahu kan. Betul. Daripada tak tahu jadi tahu, lepas ni kita ambil tahu dan kita beramal. Okey, apa pun terima kasih semua. Terima kasih kepada ini. Rasa rindu lama tak bercakap dengan saya, rasa rindu pula. Jadi terima kasih. Dan insya-Allah penonton sekalian, jadilah orang yang bijak sana, bijak sini, bijak dunia, bijak akhirat. Insya-Allah. Bersama saya Ustaz Nabil hanya di sini sahaja, dan kalau tak ada peluang kita akan berjumpa lagi di dalam Assalamualaikum pada esok hari insya-Allah.